Kita akan sambung semula perbincangan kita di dalam Kitabul Fitan, iaitu kitab fitnah-fitnah yang akan berlaku pada akhir zaman atau selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan. Dan kita ambil hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari seperti mana yang telah kita sebutkan sebelum ini, iaitu di dalam Sahih Al-Bukhari ini ada banyak kitab. Di dalam kitab itu salah satunya ialah pada kitab yang ke-92 ataupun 93 dalam sebahagian naskah, ia adalah merupakan Kitabul Fitan yang mana Al-Imam Al-Bukhari menghimpunkan hadis-hadis tentang fitnah-fitnah yang akan berlaku. Kita telah baca bab yang pertama di bawah kitab Fitan itu, dan kita masuk kepada yang kedua. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam satarawna ba'di umuran tunkirunaha. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu akan melihat selepas daripada aku perkara-perkara yang kamu akan bantah ataupun kamu tidak akan bersetuju. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, hatta para sahabat. Lepas Nabi tak ada peristiwa-peristiwa, perkara-perkara yang akan berlaku yang mereka yang you will see things after me that you will disapprove of. Kamu akan tengok selepas daripada aku ni perkara-perkara yang kamu tak akan setuju. Kamu akan bantah. Maksudnya sahabat dia orang punya sensitivity tentang sensitif kepada benda-benda yang salah itu very high, sangat tinggi. Dan Nabi SAW bagi tahu bahawasanya mereka akan jumpa selepas pada Nabi ni perkara-perkara yang mereka tak sangka benda ni akan berlaku, ataupun benda ni akan berlaku, mereka akan bantah. Mereka tak akan bersetuju kerana berdasarkan apa yang mereka fahami daripada ajaran Nabi SAW. Nabi SAW, Imam Al-Bukhari kemudian meletakkan riwayat daripada Abdullah bin Zaid, sahabat Nabi. Qala Nabi SAW, Nabi menyatakan, Nabi SAW menyebut, isbiru hatta talqawni alal haud. Bersabarlah sehingga kamu berjumpa dengan aku di haud. Ini adalah potongan daripada riwayat Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari Al-Asimi. Hadis ni adalah potongan daripada hadis Bukhari yang disebut dalam Kitabul Maghazi tentang peperangan Hunain. Cuma saya nak sebut bagi mereka yang ada kitab Fitan ni, Al-Imam Al-Bukhari kalau dia meriwayatkan hadis-hadis itu tanpa sanad, macam ini dia tanpa sanad, asalnya kita panggil hadis-hadis ini mu'allaq. Hadis ini macam tergantunglah, dia tidak ada sanad. Tetapi dalam potongan hadis kes ini, dia tak ada sanad di sini saja, tapi ada sanad yang lengkap di dalam kitab Al-Maghazi ketika peristiwa peperangan Hunain. Jadi hadis ni dia hanya bawa sekali, dia ambil petikan saja untuk disesuaikan dengan tajuk yang diletakkan di sini, iaitu Nabi kata isbiru hatta talqawni alal haud. Kamu bersabarlah sehingga kamu bertemu dengan aku di Telaga Kausar. Yakni kamu akan tengok benda-benda yang kamu tak boleh nak buat apa. Tapi kata kamu sabarlah. Yakni sehingga kamu jumpa aku di Telaga Kausar. Yakni para sahabat radhiyallahu anhum akan melihat perkara-perkara yang mana mereka yankirunaha, yang mana mereka disapprove of. Dia tak setuju. Tapi got no choice, tak ada apa-apa pilihan nak boleh mereka lakukan disebabkan kerana keadaan, terutama apabila hal itu dilakukan oleh para pemerintah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari masukkan hadis yang pertama bagi bab ini, itu haddatsana Musaddad, haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Qattan, haddatsana A'mash, haddatsana Zaid bin Wahb, sami'tu Abdullah qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha. Qalu
Fama ta'muruna ya Rasulullah? Qala addu ilaihim haqqahum wa shalu haqqakum. Hadis ni Nabi SAW, Al-Imam Al-Bukhari masukkan hadis ni yang diramid daripada Musaddad, daripada Yahya bin Qattan, daripada A'mash, Sulaiman, daripada Zaid bin Wahb, dari Sulaiman Al-Hamdani, Al-Juhani, Al-Kufi. Dia telah meriwayatkan hadis daripada Abdullah. Abdullah di sini ialah Abdullah bin Mas'ud. Dan ini dibuktikan melalui riwayat yang lain. Kerana walaupun Bukhari sebut Abdullah di sini, kita tengok Abdullah ni banyak. Abdullah bin Abbas ada, Abdullah bin Umar ada, Abdullah banyak, Abdullah bin Amr ada. Tapi Abdullah di sini ialah Abdullah bin Mas'ud, iaitu Abdullah bin Mas'ud telah menyatakan, qala lana Rasulullah, telah berkata kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna ba'di asarah, kamu akan melihat selepas daripada aku ini asarah. Asarah maksudnya ialah keadaan di mana puak pemerintah khususnya yang mementingkan diri. Selfishness. Iaitu dia selfishness. Iaitu mementingkan diri. Tak pentingkan rakyat, pentingkan diri mereka. Hanya mementingkan keuntungan dunia mereka. Tidak mementingkan pemerintahan yang sepatutnya. Wa umuran tunkirunaha, dan perkara-perkara yang mana kamu akan membantahnya. Kamu tak pernah tengok benda tu, kamu tak akan setuju, kamu akan bantah hal itu. Ini yang Nabi SAW bagi tahu perkara yang akan dilalui oleh para sahabat. Dan hal itu memang ternyata berlaku kerana apabila selepas daripada Nabi wafat, Abu Bakar naik memerintah. Tidak ada masalah kerana dia khalifah yang terbaik. Kemudian Umar, masih lagi Khulafa Ar-Rasyidin. Kemudian Osman, kemudian Ali. Walaupun ada beberapa isu pada zaman Osman, tapi itu disalahfahami. Kemudian pada zaman Ali, kemudian datang pada zaman Muawiyah, masih lagi sahabat, walaupun ada perkara-perkara yang sahabat setuju dan tak setuju. Kemudian datang pada keturunan Muawiyah, daripada Bani Umayyah, daripada Bani Marwan, dan berbagai, mereka ini semua sebahagian mereka telah melakukan hal-hal yang memang sangat dibantah oleh para sahabat. Terutama zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah, anak kepada Muawiyah. Walaupun Yazid ini banyak cerita yang sebahagiannya benar dan tak benar mengenainya, ada kisah yang dipalsukan mengenai dirinya, tomahan yang tidak benar. Tapi ada peristiwa-peristiwa yang sukar untuk kita nafikan. Seperti berlakunya peristiwa-peristiwa yang mana tentera masuk ke kota Madinah dan telah mencemarkan kemuliaan Madinah, melakukan tindakan-tindakan yang tak wajar. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa lain. Kebiadaban mereka terhadap sebahagian para sahabat Nabi. Dan pemerintahan yang tidak adil. Hatta apa yang berlaku pada zaman itu, iaitu pembunuhan Sayyidina Husain bin Ali dan berbagai-bagai lagi. Jadi Nabi kata, innakum satarawna ba'di asarah, kamu akan melihat selepas daripada aku keadaan yang mementingkan diri, iaitu orang yang mementingkan diri dalam pemerintahan. Dia penting diri, yang saya sebut sebagai, yang kita sebut sebagai selfishness ni. Dia penting diri dia. Wa umuran tunkirunaha, dan keadaan-keadaan yang kamu akan membantahnya. Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah. Mereka berkata, apa yang patut kita buat wahai Rasulullah? Apa yang fama ta'muruna ya Rasulullah? Apa yang engkau perintahkan untuk kami lakukan? Nak perang kau nak lakukan? Kan? What do you order us to do? Kau nak suruh kami buat macam mana? Kan? Nabi kata, addu ilaihim haqqahum. Tunaikan kepada mereka hak mereka. Yakni hak kamu sebagai rakyat dengan pemerintah tu kamu buat. Yang mana tak melanggar hukum akan syarak. Kamu taat dalam perkara yang tak mungkar, semua kamu buat. Pay their rights to them. Bagi hak mereka. Wasalu haqqakum, dan kamu mintalah daripada Allah hak kamu. Jadi kamu minta supaya Allah Subhanahu wa taala, wasalullaha haqqakum, kamu mintalah supaya hak kamu Allah tunaikan. Kerana kalau minta kat mereka pun tak guna, sebab mereka ni asarah, mementingkan diri.
Dalam hadis ni Nabi SAW nampaknya tak bagi para sahabat buat apa-apa tindakan yang akan mencetuskan keadaan yang lebih kusut, yang akan menyebabkan tumpah darah, pergaduhan, peperangan yang dahsyat. Dan kita kena tahu bahawasanya ada orang kata di Malaysia ke apa, sebenarnya apa yang berlaku pada zaman dahulu, iaitu pada zaman para sahabat masih hidup, selepas pada zaman-zaman tabi'in, jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita tengok yang berlaku. Kalau orang kata Malaysia ni, saya rasa orang Malaysia ni kita tak tengok ni peristiwa-peristiwa kezaliman pemerintahan ni. Adalah mungkin orang tu tak puas hati, orang ni tak puas hati, kena membabitkan dia nak dapat jawatan, tak dapat, idam lama tak dapat, itu cerita lain. Tapi pada zaman mereka tu berlaku pematian, pembunuhan, berlaku peperangan. Kita tengok berlaku di negara Arab, apa pemerintahan Mesir umpamanya, sampai sekarang kita lihat dia pentingkan Israel tu, dia pertahankan Israel tu, sedangkan rakyat Mesir tu Muslim. Dia tak benarkan rakyat Palestin, dia tutup Gaza. Perkara-perkara kerana mementingkan diri, dia ada hubungan dengan Israel, dengan apa kan. Kita tengok pemerintah Mesir baru-baru ni macam mana hidupkan balik Firaun, sanjung, buat majlis khas untuk angkat mumia Firaun, satu perayaan, dan kezaliman yang macam-macam, bunuh ulama dan seumpama di Iraq, di macam-macam lagi. So kadang-kadang orang ni dia tak apa tahu tentang sejarah ni, dia ingat paling dahsyat ni, yang paling berlaku ni, tak ada apa yang tak dibandingkan pun apa yang kita alami di dalam negara kita ni. Kadang-kadang terlalu remeh sangat. Bukan saya approve apa yang sebahagian dibuat tu, tapi dalam apa yang berlaku di tempat lain tak dibandingkan dengan apa yang ada di negara kita. Bukan di Malaysia saja, di Malaysia ni tak ada lah sampai bunuh berpuluh ribu orang, tak ada. Kalau di Mesir tu kita tengok bunuhlah masjid, tembaklah masjid. Jadi Nabi SAW kata, kamu kalau berlaku macam tu, pemerintah macam tu, kamu buat apa yang kamu patut buat. Yang mana kita kena taat. Dia suruh kita pakai tali pinggang geledah, kita pakai. Dia suruh kita jangan buat benda-benda yang menyalahi undang-undang, kita ikut. Benda-benda yang baik kita ikut. Benda yang mungkar kita tak payah ikut. Dalam riwayat yang lain daripada Musaddad, juga daripada Abdul Haris, daripada Ja'ad, daripada Abi Raja', Abdul Haris ni ialah Abdul Haris bin Sa'id, dan Ja'ad ni ialah Osman bin Sayrafi, Abu Raja' ialah Imran bin At-Taridi. Ni semua daripada rangkaian rawi ni. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Sesiapa yang membenci daripada pemimpinnya sesuatu, falyasbir, kata Nabi. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata mitatan jahiliyah. Kerana kata Nabi, sesiapa yang keluar daripada pemerintahnya walaupun sejengkal, dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ini Nabi SAW kata, siapa yang lihat benda yang dia tak suka pada pemerintah dia, Nabi kata suruh dia sabar. Kan? Melainkan benda yang tak suka tu benda yang telah membawa kekufuran, yang telah mengubah agama. Tapi kalau setakat kita tengok benda-benda personal peribadi dia, kita sabar ya, Nabi kata. Ataupun dia ada benda yang tak adil dalam beberapa keadaan, Nabi kata kita suruh sabar. Bukan Nabi ni nak endorse apa yang pemerintah buat. Kerana suasana pada zaman pemerintahan dahulu dengan sistem yang mereka ada, kalau keluar, maksud Nabi kata fa innahu man kharaja minas sultan, kata siapa yang keluar dari ketaatan itu, dialah keluar, bila keluar ketaatan berarti dia akan turut menyebabkan dia menentang lagi, dia kempen supaya lawan pemerintah. Nabi kata mati jahiliyah, mati dalam keadaan mati dalam pre-Islamic period of ignorance, dalam keadaan zaman jahiliyah. Iaitu kenapa
Kerana bila keluar daripada pemerintahan akan menyebabkan berlaku pertempuran ketenteraan, pembunuhan, peperangan. Nak sampai nak tumbangkan pemerintah tu, dia tu susah nak tumbang tu. Akan matilah orang awam, matilah tentera, matilah macam-macam. Kerana at the same time, dalam mana-mana zaman pun, di samping pemerintah ni dia ada kezaliman dia. Kalau dia tak kufur, kalau dia tidak bersubahat dengan musuh Islam, dia setakat diri dia, penting diri, penting kekayaan dia. Tapi dia still protect negara orang Islam tu. Sistem khalifah tu dia protect. Maksudnya musuh tak boleh masuk. Macam zaman Bani Umayyah, seperti mana yang disebut oleh Ibn Katsir. Ada kelemahan, tapi kerajaan itu telah melindungi orang Islam. Hatta kerajaan Abbasiyah melindungi orang Islam daripada serangan kufar, Kristian dan seumpamanya. Cuma dalam pentadbiran dalaman, orang yang tak kacau dia tak apa. Tapi orang yang kacau dia kadang-kadang dia mula bertindak dengan tindakan yang liar. Iaitu dia bertindak. Tapi kalau kita gerakkan pasukan tentera untuk tombangkan dia, dia akan menyebabkan berlakunya safkud dima, tumpah darah. Yang mana tumpah darah itu akan menyebabkan berlakunya kekacauan dan negara tidak tenteram. Pembunuhan akan begitu banyak. Sebab itu Al-Imam An-Nawawi sebut wa amma khuruju alaihim wa qitaluhum fa huwa haramun bi ijma'il muslimin wa in kanu fasaqatul zalimin. Adapun keluar menentang pemerintah ni, kata dia, wa amma khuruju alaihi wa qitaluhu, keluar berperang dengan pemerintah ni, berperang, keluar tak setuju tu cerita lain, keluar berperang pemerintah, wa huwa haramun bi ijma'il muslimin, dia adalah haram dengan ijma' orang Islam, kata Nawawi. Walaupun ijma' Nawawi ni, Al-Imam Nawawi rahimahullah, ijma'nya tu apa yang Nawawi sebut ijma', taklah semua ijma', tapi maksudnya ramai kesepakatan orang Islam. Kerana wa in kanu fasaqatu zalimin, sekalipun mereka itu fasik dan zalim. Sebab apa? Wasyababu fi dzalika lima yatarattabu alaihi min iraqati dima wa fasad fil ardh. Sebabnya kerana itu akan menyebabkan tumpah darah dan rosaknya muka bumi. Dan kita lihat, kalau sistem tu demokrasi yang macam kita ada ni lainlah, kita keluar, kita tak payah tumpah darah, kita pergi mengundi lah. Tapi negara yang perlu perang ni, kita tengok macam berlaku di Libya. Sampai sekarang tak selesai masalah. Kita marah kat Saddam Hussein. Tapi kita tengok Saddam Hussein jatuh sampai sekarang, Iraq tak selesai masalah. Bunuh memanjang-manjang sampai 20 tahun. Sejak Saddam tak ada. Sejak Muammar Gaddafi tak ada. Muammar Gaddafi kita tentang dia. Tapi kita terbukti apa yang para ulama sebut dulu memang terjadi. Walaupun semangat kita, saya bersama dengan sebahagian para ulama yang menyokong untuk menjatuhkan mereka ni. Tapi ternyata apabila dijatuhkan, tidak dapat distabilkan kerajaan. Semua yang datang, puak ni ambil. Pemerintahan pertempuran. Kerana pemerintah tu kadang-kadang dia zalim, tapi dia stabil. Maksudnya dia dapat mengawal keadaan. Maka Nabi SAW kata, kalau kerajaan dah stabil, melindungi orang Islam, tapi ada benda yang kita tak setuju, kita keluar berperang dengan dia. Nabi kata, mata mitatan jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah. Sebab kita mati dalam keadaan seolah-olah tidak duduk di atas persatuan orang Islam dan kesatuan orang Islam. Zaman dulu pemerintah, sahabat tahu, pemerintah Bani Umayyah, ada mereka tak apa hati, tapi sahabat tak keluar berperang menentang mereka. Sebab kena keluar, bila nak jatuhkan mereka tu, bukan saja dia nak jatuhkan. Kita tengok dalam sistem demokrasi pun, belum pilihan raya pun berapa ramai kau ni kata dia nak jadi Perdana Menteri, kau ni kata jadi Perdana Menteri, kau ni kata dia PM tepi, kau ni kata dia PM ganti. Macam tu lah. Pemerintahan ni apabila khalifah dia nak dijatuhkan, kalau dia dapat diganti dengan khalifah yang kuat tak apa. Tapi apabila berpecah, kawan ni naik, kawan ni berebut wilayah ni, kawan ni berebut wilayah ni, arti berlaku kacau bilau dalam negara dan sistem kekhalifahan orang Islam. Jadi ini menyebabkan Nabi SAW bagi tahu para sahabat, kita akan tengok hadis-hadis lain, suruh bantah kemungkaran tapi jangan tumpah darah. Kerana tumpah darah akan membawa mudarat yang lebih besar daripada apa yang dijangka.
Jadi khalifah pun tak jatuh, kadang-kadang darah mati. Dah ataupun jatuh, berpecah-pecah, kawan ni berebut, kawan ni berebut. Melainkan, Ibn Hajar akan sebut nanti, di dalam Fathul Bari, melainkan kalau kita tahu bahawasanya dapat ditombangkan dengan cara yang mana menumbangkannya itu lebih selamat daripada mengekalkannya. Kita dapat tombangkan dia yang zalim dan jahat tu dengan cara mana tidak menyebabkan berlakunya tumpah darah yang besar ataupun menyebabkan berlakunya kehancuran kepada negara. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut, Al-Bukhari sebut juga lah hadis, iaitu hadis daripada Abu Nu'man, di mana iaitu Muhammad bin Fadl bin Nu'man As-Sadusi Al-Basri, iaitu guru kepada Imam Al-Bukhari, mana hadis daripada Hammad, dia menceritakan daripada kepadanya oleh Hammad bin Zaid, daripada Aj-Ja'd, iaitu Aj-Ja'd dan Abu Uthman tadi, yang kita sebut tadi, Abu Uthman melalui rangkaian riwayat yang tadi, daripada Abu Ja'd tadi, daripada Raja Al-Atari yang Al-Utaridi tadi, Ibnu Abbas dia menyatakan, Nabi menyebut, man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir alaihi. Sesiapa yang melihat daripada pemimpinnya sesuatu perkara yang dia tak suka, hendaklah dia sabar. Fa innahu man faraqal jama'ah shibran mata famata illa mata mitatan jahiliyah. Kerana sesiapa yang keluar daripada jamaah. Jamaah ni bukan jamaah yang ditubuh oleh NGO atau parti politik yang tubuh kemudian dia panggil geng jamaah. Bukan itu yang Nabi maksudkan. Kadang-kadang ada orang guna hadis-hadis jamaah ni, dia kata itulah Nabi larang kita keluar jamaah. Dia kata jamaah kita. Kalau dia ada jamaah tu pun dakwah jamaah, bawa semua orang dakwah jamaah. Hadis ni takkan Nabi suruh berpecah-pecah lah orang Islam. Jamaah yang Nabi maksudkan dalam hadis ialah pemerintahan Islam yang menguasai umat, yang mempunyai syaukah, iaitu khilafah atau pemerintahan. Itu maksud jamaah. Apabila jamaah yang ni umat, dah ada negara yang besar, empire yang besar, umat ataupun ada negara. Nabi kata kalau ada benda tak puas hati, Nabi kita sabar. Jangan keluar daripada jamaah. Kenapa? Kerana kalau pemerintah ni dia tak maksum. Kalau sekiranya pemerintah tu dia katalah dia ada buat dosa. Dan of course manusia ada buat dosa. Buat dosa tu dijadikan modal politik. Dosa tu bukan dosa yang menghancurkan negara. Dosa dia. Misalnya katalah, let's say lah dia minum arak. Jadi something wrong. Berdosa besar. Tapi, ataupun dia buat dosa-dosa yang lain. Dosa ni kita nampak tu, kita nampak lah banyak lagi dosa lain. Jadi dia buat. Kalau kita semua bergerak untuk tombangkan dia, geng yang berniat nak kerusi tu, dia jadikan itu modal. Geng sana, dia jadikan itu satu modal yang lain pula. Semua orang, kalau Nabi kata, kalau kamu nampak dosa, kamu tombangkan pemerintah, tak akan ada kerajaan yang stabil. Tak akan ada kerajaan yang stabil dalam dunia Islam. Semua orang akan gunakan alasan agama untuk tombangkan pemerintah. Jadi Nabi SAW tutup. Nabi kata, kalau tengok, kamu sabar. Kamu sabar. Kerana siapa yang keluar dari faraqal man fa innahu man faraqal jama'ah shibran famat illa mata mitatan jahiliyah. Kerana sesiapa yang mana dia berpisah daripada jamaah, kemudian dia mati, maka dia mati di dalam keadaan jahiliyah, kata Nabi. Jamaah tu maksud umat tu, pemerintahan umat tu. Kerana kalau dia buat, dia pergi bawa 5,000 orang, kita tak usah ikut pemerintah ni, kita buat keadaan politik kita, pemerintahan kita sendiri. Yang sana pun pakat buat. Hancur. Akhirnya kawan ni pun nak ambil jawatan ni, tadi tombangkan A. Dah kawan ni nak dapat, B pergi ambil A, C pun nak dapat juga, akan berlaku pertempuran dalam dunia Islam. Itu hikmah Nabi SAW larang hal ini. Dan kita lihat, itulah yang berlaku dalam dunia Islam apabila ditombangkan pemerintahan dengan cara yang mana tak stabil, gagal dinaikkan pemerintahan yang stabil, maka akan berlakulah kekacauan yang tidak henti. Dan musuh-musuh Islam macam US, macam apa, kita tengok dia jadikan ruang ini menyebabkan sampai hari ini banyak negara orang Islam tak aman. Kerana dia jadikan
dia support yang bawah ni supaya tumbangkan yang atas. Dia support juga grup lain, semua bertembungan. Dia berlaku berbagai pertembungan dalam negara-negara orang Islam. Akhirnya dialah ambil minyak, dialah ambil apa dan seumpamanya. Itu tidak menunjukkan kita bersetuju dengan mungkar. Kita akan bantah mungkar. Kita akan sebut yang mungkar. Kita akan tentang yang mungkar. Tapi untuk menumbangkan pemerintahan orang Islam, mewujudkan pemerintah yang tidak stabil, yang berlaku tumpah darah dan seumpamanya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis dan kita tahu bahawasanya kita akan tengok dalam dunia orang Islam, kerana bukan semua orang yang nak merebut kuasa ni dia berebut dengan ikhlas untuk menegakkan kebenaran. Ramai orang dia kata saya untuk kepentingan rakyat jelata, tapi kita tahu hanya untuk kepentingan mereka, dan dia ambil kesempatan dan kezaliman pemerintah pula dengan rasuahnya dengan apa semua. Ini menyebabkan ruang diambil oleh pihak musuh. Bukan Nabi suruh kita hati-hati. Macam mana kadar untuk mengubah mungkar, menentang mungkar, mengislahkan masyarakat, itu merupakan program dan tanggungjawab yang mesti dilakukan oleh para ulama dalam hal ini. PM tepi tu saya sebut umum lah, bukan tak ada kaitan dengan siapa-siapa. Ramai orang nak jadi PM. Saya respon kepada soalan dia. Ya, kalah jadi abu, menang jadi arang. Yang itu menyebabkan Nabi tak bagi kan. Dia ni bawa dengan pedang. Daripada zaman dulu, pedang dia perang dengan pemerintah. Yang ini pula bawa dengan perang dengan pemerintah. Pemerintah mati, ini mati. Dan itu menduka citakan. Dan insyaAllah kita akan sambung hadis-hadis fitan ini pada siri yang berikutnya insyaAllah.